Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan untuk kita sama-sama berada dalam pengajian malam ini di Masjid Maidin, Singapura, Selasa malam Rabu. Merupakan pengajian kita lepas maghrib, pengajian kitab Siras Salikin, kitab yang telah disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani, membicarakan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dalam pelajaran kita yang lepas, Syekh Abdul Samad Al-Bani rahimahullah ta'ala telah membicarakan daripada bab maghrur ataupun orang yang tertipu. Jadi sifat orang yang tertipu ini disebabkan oleh kerana kekayaannya atau namanya, pangkatnya, atau daripada kepandaiannya, ilmunya, dan juga daripada ibadatnya. Dan untuk mengelakkan diri seseorang daripada tertipu, maka dianjurkan untuk kita menelaah dan membaca kitab-kitab tasawuf. Nah, kitab-kitab tasawuf yang paling baik sekali ialah yang telah ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan antara kitab Imam Ghazali yang terbesar ialah kitab Ihya Ulumuddin. Dalam pelajaran kita telah sebutkan pada kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kadal ihya ayyakuna Qur'ana. Hampir-hampir ihya itu menjadi Al-Quran. Bukanlah dia sama seperti Quran, tapi maksudnya segala apa yang dalam isi Al-Quran pengajarannya ada terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitulah sanjungan para alim-alim ulama kepada kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka pada malam ini kita akan menyambung lagi dalam membicarakan lagi beberapa petikan kata-kata ulama yang telah menunjukkan bagaimana tinggi dan sempurnanya kitab Ihya Ulumuddin dalam menepati syariat daripada segi zahir dan batin, daripada segi jasmani dan rohani, dan daripada segi hukum-hukum yang telah didapatkan dalam kitab Al-Quran dan Sunnah An-Nabawi. Ya, para jemaah sekalian yang ada kitabnya, boleh buka muka surat 345 di perenggan yang kedua yang bawah, di mana Al-Syekh Abdul Samad Al-Bani rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan menerima amalannya, dan demikian juga kepada tuan penterjemah kitab kita ataupun yang membaiki bahasanya, Al-Ustaz Muhammad Labib dan juga Al-Habib Said Ahmad Semit. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan menerima amalan mereka dan merahmati roh mereka. Kepada kedua mereka dan juga pengarang kita Syekh Abdul Samad Al-Bani, kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bikum fid dharain amin. Di muka surat 345, dua perenggan daripada bawah, Maulana Al-Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus rahimahullah ta'ala berkata lagi, Ishhadu ala anna
Ishhadu ala anna man waqa'a ala kutubil Ghazali faqad waqa'a ala aini syari'ah wa tariqah wal haqiqah. Kamu jadilah saksi bahawa sesiapa yang menemui atau mengaji atau menelaah kitab-kitab Imam Ghazali, maka sesungguhnya ia telah menemui syariat, ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Pokoknya di sini kata-kata iaitu As-Sayyid Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus bahawa dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin sudah merangkumi sekalian pengajian yang diperlukan dalam ilmu syariat, ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Ilmu syariat ialah yang kita lakukan syariat seperti solat, puasa, zakat, haji, pergaulan suami isteri, cerai, nikah dan bukan juga iaitu perniagaan, pergaulan masyarakat dan seterusnya. Adapun daripada segi tarikat iaitu jalan nak membersihkan hati untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengisikan hati dengan sifat-sifat yang dipuji dan mencuci hati itu daripada sifat-sifat yang dikeji. Dan adapun hakikat iaitulah dapat kita menterjemahkan sebagai ilmu untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah dia kata pujian daripada Sidi Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus rahimahullah taala. Maka berkata lagi Maulana Sidi Abdullah Al-Idrus rahimahullah taala, man arada tariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tariqal arifin billah wa tariqal ulama billah ahlu zahir wal batin fa alaihi bi mutala'ati kutubul Ghazali khususan Ihya Ulumuddin fa huwa al-bahru al-muhit. Artinya, barang siapa yang mau mengetahui jalan Allah Ta'ala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jalan para ulama arif billah. Arifin billah mana yang orang makrifat lah, ya. Ahli zahir dan ahli batin. Zahir itu dari segi syariat, batin itu dari segi hakikat. Maka hendaklah dia menelaah kitab-kitab Imam Ghazali rahimahullah taala yang tersebut dahulu itu, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Karena ia kitab Ihya Ulumuddin seperti laut yang meliputi ilmu syariat, ilmu hakikat dan lain-lainnya. Masya Allah. Ini satu gambaran yang lebih luar biasa. Digambarkan kitab Ihya Ulumuddin seperti laut. Masya Allah. Laut itu apa? Luas seluas-luasnya. Dalam sedalam-dalamnya. Itulah dia kitab Ihya Ulumuddin yang meliputi segala perkara dalam masalah syariat, tariqat dan hakikat. Ya. Jadi bagi kita umat yang beriman, kita nak mendekatkan diri pada Allah, maka inilah dia antara kitab yang sangat dianjurkan. Kalau kita tanya kenapa Ustaz ini Imam Ghazali hidupnya tahun 400, sebelumnya belum ada lagi kitab Imam Ghazali ini. Jawapan kita, sebelum daripada zaman Imam Ghazali, mereka duduk di dalam kurun yang baik, 300. Tahun 100 pertama, tahun 100 kedua, tahun 100 ketiga, 300 tahun yang pertama itu semua dinamakan dia daripada zaman ulama salaf. Mereka ini adalah zaman yang baik. Kerana baik itu mereka dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah sampai 300 tahun, tetapi masih lagi dapat keberkahan Nabi kerana pancaran nur kenabian Nabi turun temurun barakahnya sampailah kepada ulama yang ke tahun 300. Dan zaman itu masih lagi orang masih berpegang kepada agama dan masih lagi kuat dengan syariat dan hakikat. Tetapi selepas pada zaman itu, zaman Imam Ghazali seterusnya, manusia lebih banyak menumpu kepada dunia. Sekarang jangan cakap lagi lah. Kalau zaman Imam Ghazali mungkin kita kata 50% dunia, 50% agama. Jadi di sini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang telah Allah ta'ala jadikan dia sebagai khadam kepada agama Islam. Allah Ta'ala telah buka kepada dia ilmu yang sangat luas untuk menjadi sebagai tambahan dan sebagai kita katakan pembantu guideline, garis panduan kepada umat manusia yang beriman untuk mereka kembali kepada Allah.
Kalau dulunya kita kata umat-umat yang dahulu mereka tak payah lagi lah kerana mereka sudah kuat dengan pegangan. Tapi umatnya selepas pada zaman Imam Ghazali, mereka sudah mula lemah, dan itulah antara sebab Allah Ta'ala bukakan ilmu-ilmu yang begitu luas untuk Imam Ghazali, untuk disampaikan kepada manusia. Kalau kita lebih-lebih lagi sangat diperlukan. Kalau zaman Imam Ghazali kita kata mungkin manusia 50% dengan keduniaan, 50% dengan keagamaan. Sekarang kita tak boleh cakap macam tu lagi. Sekarang kita kena cakap 99% dengan dunia. Hanya 1% saja dengan keagamaan. Itu 1% pun question mark lagi. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi zaman sekarang kita lebih-lebih lagi memerlukan pimpinan, tunjuk ajar yang apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Walaupun kita sudah 1400 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adalah ulama-ulama ini yang menyampaikan dan menerangkan dan menjelaskan lagi hukum agama, dapat kita pimpinan agama dan dapat kita jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah merupakan pewaris Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak meninggalkan dirham ataupun dinar, tak ada tinggalkan kekayaan harta, tapi Nabi tinggalkan ilmu. Dan ilmu dihuraikan dan diterangkan dan dijelaskan lagi oleh para alim-alim ulama. Jazahumullah anna khairal jazak. Semoga Allah membalasi mereka bagi pihak kami sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Menyambung lagi dalam bacaan kita di muka surat 346, di perenggan yang kedua, Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus berkata lagi, Alaikum ya ikhwati bimutama'atil kitab wa sunnah. Hendaklah kamu, wahai saudara-saudaraku, mengikuti Alkitab iaitu Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memang diwajibkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah dia ilmu syariat. Jadi kita nak ikut Quran, kita tak pandai nak buka-buka Quran, nak cari-cari mana hukum. Dan begitu juga kita nak buka As-Sunnah, hadis Nabi ratusan ribu, kita pun tak mampu mana satu hadis-hadis Nabi nak pakai. Tetapi alim ulama telah susunkan dia, dan itulah namanya ilmu syariat. Ilmu syariat yang disyarahkan oleh dalam kitab-kitab Imam Ghazali, terutama yang terdapat dalam kitab Zikrul Maut, iaitu mengingati mati, Kitabul Faqr, kitab yang membicarakan tentang kefakiran, Kitabul Zuhdi, kitab yang membicarakan tentang zuhud, Kitabul Taubah, iaitu kitab yang membicarakan tentang taubat, dan Kitabul Riyadatul Nafsi, dan kitab melatih nafsu kita. Yang mana semuanya itu tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi disebutnya kitab-kitab ni bukanlah satu buah kitab, tidak. Tapi satu tajuk, satu pasal, satu bab yang penting dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi pokoknya kitab Ihya Ulumuddin merangkumi daripada segi syariat yang zahir dan daripada segi tarekat dalam jalan membersihkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus berkata lagi, Alaikum bil kitab was sunnah. Hendaklah kamu berpegang pada Al-Kitab iaitu Quran dan As-Sunnah iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang-orang buat tuduhan. Maka dengan kita mengikut ulama tasawuf, kita tak ikut ajaran Al-Quran dan hadis. Jawapan kita, itu adalah satu tuduhan yang salah. Kenapa? Ulama-ulama tasawuf lah orang yang paling kuat sekali pegang Al-Quran dan hadis. Dan mereka lah orang yang memahaminya, mendalaminya, yang zahirnya dan yang batinnya. Itulah sebab kalau kita lihat tengok pesanan daripada Sidi Syekh Abdullah ni, beliau berpesan, hendaklah kamu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Itulah dia pegangan kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada permulaan dan juga pada kesudahan. Mana pegang Quran hadis dari awal sampai akhir. Pada zahir kamu dan batin kamu. Zahir dan batin. Pada fikiran kamu, pada anggapan kamu, pada etikat kepercayaan kamu.
maknanya keseluruhannya. Dari segi fizikal kita, zahir kita, batin kita, fikiran kita, akidah kita, hendaklah berpegang pada Al-Quran dan hadis. Dan itulah yang dipegang oleh ulama kita. Ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf, ya. Walaupun ada orang buat tuduh-tuduhan macam-macam, tapi itu hanya tuduhan liar, tidak berasas. Bahkan kita kembali pada kitab-kitab ulama kita, semuanya bersandarkan pada Al-Quran dan hadis. Huraian mengenai isi kandungan Quran dan hadis cukup lengkap terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kalau orang yang mengaji, orang yang mengenal dan orang yang belajar. Kalau orang yang tak belajar bahkan telah meletakkan satu statement, Imam Ghazali sesat, kitab Ihya Ulumuddin ini sesat, maka dia tak akan dapatkan manfaatnya. Sebab tu di sini bila kita belajar, kita buka minda kita, kita tengok apa isi dahulu, kemudian barulah kita membuatkan tuduhan ataupun kata-kata yang mana kita rasa kitalah yang pandai. Kalaulah kita pandai, kalau kita tidak, maka lebih baiklah kita mengikuti ulama-ulama kita. Semua cukup lengkap terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin, Susunan Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita dengan kitab yang tersebut. Jadi maknanya di sini, kitab Ghazali memang lengkap dah dalam susunan yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dalam semua aspek dari aspek keagamaan. Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus berkata lagi di muka surat 347, kemudian daripada itu kami tidak mempunyai jalan dan cara lain daripada Al-Quran dan sunnah. Sesungguhnya semua itu telah dihuraikan oleh penghulu sekalian penyusun kitab. Maknanya Imam Ghazali digelarkan iaitu penghulu, Sayyidul Musannifin, penghulu sekalian penulis-penulis kitab. Dan saki-baki para mujtahidin. Maknanya mujtahid ini dah habis dah zaman mereka, tapi ini saki-baki mereka. Siapa dia? Iaitulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Iaitulah Hujjatul Islam, Imam Ghazali yang bergelar sebagai keajaiban zaman. Subhanallah. Imam Ghazali digelarkan keajaiban. Maknanya zaman Imam Ghazali ini, manusia dah mula tak cenderung pada agama seperti kita sebut tadi. Tapi timbul, lahir seorang yang sangat luar biasa ilmunya, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan itulah dia Imam Ghazali sehingga digelarkan keajaiban zaman. Allahu Akbar. Di dalam Ihya Ulumuddin yang merupakan sebagai huraian Al-Quran, Sunnah dan segala ilmu tarikat. Mana segala huraiannya dalam Al-Quran dan hadis terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Maulana Sayyid Abdullah Idrus berkata lagi, hendaklah kamu beriltizam dengan menelaah kitab Ihya Ulumuddin. Beriltizam maknanya berpegang teguh dengan kitab Ihya Ulumuddin kerana ia tempat pandangan Allah Ta'ala dan tempat keredaan Allah. Maknanya dengan kita berpegang pada kitab Imam Ghazali, insya-Allah mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan pandangan rahmat Allah Ta'ala. Barang siapa mencintai kitab Ihya Ulumuddin, menelaahnya dan beramal dengan isi kandungannya, maka sesungguhnya ia wajib menerima kasih sayang Allah. Kalau betul lah, dia pun membaca, dia pun belajar macam sekarang kita ni, dan beramal ikut apa yang telah diajarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka wajib dia mendapatkan title kekasih Allah. Dan kasihnya Rasulullah SAW, dan kasih sayang para malaikat, dan kasih sayang para anbiya Allah, dan kasih sayang para awliya Allah. Maknanya semua daripada kekasih Allah maupun Rasulnya, malaikatnya, daripada sekalian kita katakan anbiya dan juga pada awliya. Semuanya akan kasih pada orang yang tersebut yang menelaahnya, membaca dan yang beramal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya dia telah menghimpunkan antara syariat dan tarikat di dunia dan di akhirat, serta mengetahui segala yang ada di alam mulk, alam yang zahir dan alam malakut, iaitu alam yang batin. Maknanya semuanya telah dirangkumi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maulana Sayyid Abdullah Idrus berkata lagi di muka surat 348, para ulama yang arifin billah, makna arifin billah ni sudah makna ma'rifat, bersepakat, makna sudah ijma', mengatakan
bahawa tiada sesuatunya lebih manfaat untuk memperbaiki hati dan lebih hampir pada keridhaan Tuhan daripada mengikuti Hujjatul Islam Imam Ghazali dan menyintai kitab-kitabnya. Sebab itulah sini bila kita katakan ke dalam ilmu tasawuf, kita berpegang pada mazhab Imam Ghazali. Kenapa? Sebab dialah ulama yang Allah Ta'ala telah buka, menyusunkan akan susunan yang begitu cantik, yang mudah dan merangkumi segalanya dalam membuat seorang insan itu menuju pada Allah. Apakah orang-orang yang sebelum Imam Ghazali pada tahun-tahun yang sebelumnya, apakah mereka itu tidak dapat mengetahui? Jawapannya mereka mengetahui. Tapi begitulah pengetahuan mereka itu tak tersusun. Macam ilmu fikih juga. Ilmu fikih sebelum Imam Syafi'i, Maliki, ulama-ulama juga ada. Dan mereka juga mengikut Quran dan hadis. Tapi taklah tersusun, teratur ya. Bila datang ulama-ulama yang 4 mazhab, mereka susun bab istinja, bab air, bab wudu, bab tayammum, bab solat, bab yang batal kesalahan. Tersusun dengan dalil-dalil cukup. Jadi mudahlah orang nak belajar. Orang yang sebelum-sebelumnya pun sembahyang juga. Tapi mereka sudah, Masya Allah, dekat dengan Quran, dekat hadis. Mereka boleh faham. Tapi datang ulama-ulama fikih ni nyusunnya. Jadi mudah untuk kita. Macam tu juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebelum Imam Ghazali pun sudah ada. Dalam Quran dan hadis sudah ada. Tentang pembersihan hati, tentang mata jaga kita, telinga jaga, dan kaki tangan, dan kita nak menghadap hati pada Allah. Semua ada. Tapi tak tersusun lah. Sana sikit, sedikit sikit. Tapi bila datang ulama tasawuf seperti Imam Ghazali, yang dia susunkan bab riya, bab ujub, bab sombong, bab takabur, bab hasad dengki. Dan kemudian bagaimana nak membentras sifat-sifat. Inilah dia tuan-tuan. Jadi ulama-ulama ni sebagai membantu, memudahkan kita untuk mengenal ilmu syariat dan hakikat dan untuk mencapai keridaan Allah Ta'ala. Jazahullah anna khaira jazak. Semoga Allah saja membalas mereka sebaik-baik balasan. Jadi para ulama arifin billah bersepakat mengatakan bahawa tiada sesuatu yang lebih manfaat untuk memperbaiki hati dan lebih hampir kepada keridhaan Tuhan daripada mengikuti Hujjatul Islam Imam Ghazali dan menyintai kitab-kitabnya. Kerana sesungguhnya kitab-kitab Imam Ghazali itu merupakan isi Al-Quran dan isi hadis. Jadi kalau ada orang kata kitab Imam Ghazali ini bid'ah, kitab Imam Ghazali ini khurafat, kitab Imam Ghazali ini sesat, apa itu hukumnya? Dia menuduh Quran itu sesat, dia menuduh hadis itu sesat. Kerana dalam kitab Imam Ghazali itulah dia ajaran Quran, itulah ajaran hadis Nabi SAW. Sebab itulah orang-orang yang selalu menuduh Imam Ghazali kebanyakannya sifat akhlaknya buruk, cakapannya kasar, tak ada sopan santun. Itulah petanda-petanda orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kesian mereka, tak dapatkan hidayat. Kita jangan marah mereka, tapi kita kesian mereka. Kerana mereka tak dapat hidayat, tak mengenal akan antara batu dengan permata. Kita Imam Ghazali yang permata luar biasa, mereka anggap macam batu tepi jalan, tak ada harga. Allah. Kerana sesungguhnya kitab Imam Ghazali itu merupakan isi Al-Quran dan hadis, serta isi segala ilmu akal dan ilmu nakal. Ilmu akal tu ilmu yang masuk akal lah. Ilmu nakal tu yang dipetik pada Quran dan hadis. Dan Allah sebagai wakil terhadap apa yang aku katakan. Makna dia ni bersumpah ni. Syekh Said Abdullah Al-Idrus bersumpah, Allah menjadi wakil aku. Makna Allah tengok apa yang aku cakap. Allah menjadi saksi aku. Masya Allah, Masya Allah. Maulana Said Abdullah Al-Idrus berkata lagi, Masya Allah, ini semua kata-kata daripada Maulana Said Abdullah Al-Idrus. Ketahuilah bahawa mana-mana membaca kitab Ihya Ulumuddin itu menyedarkan hatinya lalai, iaitu mengingatkan hatinya lupakan Allah. Seketika seperti kehadiran dakwat hitam di atas zat di dalam manjakani dan air. Masya Allah. Kalau sekiranya kita melihat kita Imam Ghazali ini sebagai orang yang menyedarkan orang yang tertidur. Ulama-ulama, orang yang beramal, tersedar, tersentak. Alamak, aku buat ni salah ni. Hati aku tak betul ni. Aku masih ada riak lagi. Ibarat seperti dia menyedarkan, melihatkan pada kita
kesilapan kita. Seperti satu titis dakwat yang diletak tengah-tengah air. Nampak tak? Oh, nampak. Padahal kita tengok air tu putih. Tapi bila masuk dakwat satu titik, rupanya ada lagi riak, ada lagi ujub dalam amalan kau. Masya Allah tuan-tuan ya. Inilah Imam Ghazali. Pengaruh kitab-kitab Imam Ghazali di dalam memperbaiki hati amat jelas dan nyata serta teruji pada diri setiap orang yang beriman. Masya Allah. Terasa hati kalau orang yang beriman, yang beramal, yang ikhlas. Kalau orang yang sudah letakkan dia punya, kita katakan, keputusan. Imam Ghazali ni sesat ni. Ini kita ada semua sesat. Apa yang dia baca pun dia akan kata sesat. Sebab dah memang dia dah letak kah. Daripada awal lagi dia letak dah tak boleh terima. Itulah malangnya orang tersebut. Apa nak buat, dah nasib dia, bahagian dia lah. Ini pun sebenarnya pilihan Allah Ta'ala. Orang yang Allah nak pilih, nak menjadi kekasih Allah, hamba Allah, maka dia akan dapat merasakan kemanisan kitab Imam Ghazali. Orang yang tak dipilih oleh Allah, dia akan sentiasa rasa pahit dan rasa sakit dengan melihat kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maulana Sayyid Abdullah Idris rahimahullah ta'ala berkata lagi, Al-amalu bima fi kitab Ihya wa huwa ismul azam. Beramal dengan apa yang dalam kitab Ihya Ulumuddin, itulah dia ismul azam. Ismul azam tu nama Allah yang agung. Jadi kalau kita katakan ilmu, amal dengan ilmu, dengan nama Allah yang agung, Asma'ul Azam, maka kita tanya balik. Iaitu kalaulah kita baca Asma'ul Azam, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, maka dia punya intisari daripada nama Asma'ul Azam ialah kita nak beramal, bukan sekadar menyebut namanya. Nak beramal itulah yang dalam kitab Ihya Ulumuddin lengkapnya membawa kita benar-benar seperti seolah-olah kita membaca Asma'ul Azam. Nama-nama Allah. Kan maksudnya dalam banyak-banyak doa, Asma'ul Azam yang paling tinggi. Dalam banyak-banyak kitab, maka kitab Ihya Ulumuddin lah paling tinggi. Dalam banyak-banyak amal, maka amalan yang tersusun dalam kitab Ihya Ulumuddin lah yang paling sempurna. Itulah dimaksudkannya. Allahu Akbar. Di muka surat 349, berkata Maulana Sayyid Abdullah Al-Idris rahimahullah ta'ala lagi, andainya Allah membangkitkan orang-orang mati, nescaya mereka tidak berpesan kepada orang-orang yang hidup, melainkan supaya beramal dengan apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Orang yang dah mati, kalaulah Allah hidupkan balik, dan dia nak beri pesan pada anak cucu dia, supaya beramal. Agak-agak apa pesanan dia? Baca dan amalkan apa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Kenapa pula macam tu sekali? Sebabnya, bila orang beramal, hatinya masih kotor, riak, ujub, megah, amalannya ditolak oleh Allah. Dan di manakah dapat buku yang dapat membersihkan hati, menerangkan jalan keluar daripada sekalian tipu daya hawa nafsu? Kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalaulah orang dah mati tu boleh hidup balik, nak pesan pada anak cucunya, apa pesanan dia? Ambil kitab Ihya Ulumuddin, baca dan amalkan kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Ini satu, orang kata, tekanan yang sangat luar biasa daripada ulama besar kita, Sayyid Abdullah Al-Idris. Sayyid Abdullah Al-Idris tu ulama dan wali Allah. Dia bukan sekadar ulama saja. Kalau ulama saja biasa-biasalah, tapi dia juga wali Allah. Maulana Sayyid Abdullah Idris berkata lagi, kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya terdapat rahsia ilmu syariat dan ilmu tariqat. Kitab Bidayatul Hidayah, di dalamnya terdapat ilmu taqwa, ilmu yang membawa kepada ketakwaan terhadap Allah Ta'ala. Ini dia nak bawakan dia punya intisari manfaat setiap kitab Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin membawa pada rahsia ilmu syariat dan ilmu tarikat. Rahsia. Apa tu rahsia? Intipati dia. Dia punya natijah dia. Itu dia yang paling tinggi lah. Hasil buahan dia, rasa dia. Kitab Bidayatul Hidayah ialah karangan Imam Ghazali. Tapi dia rendah daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dia seolah-olah mendapatkan ilmu taqwa untuk orang nak bertakwa, nak mula jalan menuju pada Allah, bertakwa pada Allah. Inilah kitab Bidayatul Hidayah. Dan demikian pula kitab Arba'in fi Usuluddin. Di dalamnya terdapat keterangan mengenai jalan yang lurus
ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Dan kitab Minhajul Abidin, di dalam terdapat jalan yang menyampaikan kepada Allah. Dan kitab Al-Khulasatu fil Fiqhi, di dalam terdapat ilmu dan amalan yang menerangi hati. Masya Allah. Setiap kitab Imam Ghazali itu ada dia punya kelebihan dan luar biasanya. Dan membawa natijah yang sangat baik sekali. Jadi ini pesanan daripada Tuan Guru kita. Kita tak boleh menelaah kitab-kitab ini. Kita, Alhamdulillah sekarang kita baca kitab Siraj Salikin ni. Ini adalah merupakan kesimpulan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita nak baca kitab Ihya Ulumuddin pun tak terbaca. Kitab ini dalam bahasa Arab 4 jilid. Dan telah diterjemahkan menjadi sampai 11 jilid dalam bahasa Melayu. 11 jilid. Masya Allah. Kalau kita nak baca setiap satu memang tak habis. Ini kita baca satu buku ni pun tak habis dah beberapa tahun dah. Masya Allah ya. Yang kitab Siraj Salikin ni kesimpulan daripada Ihya Ulumuddin. Ini Syekh Abdul Samad Al-Lambani, dia ada buat 4 kitab. Dia kitab pertama, kedua, ini kitab ketiga. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Subhanallah. Maulana Syed Abdullah, semua kata-kata Maulana Syed Abdullah Idris itu telah hamba nukil daripada kitab yang pertama, Ta'riful Ihya bi Fadailil Akbar, karangan Arifillah Ta'ala Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Maulana Syed Abdul Qadir Al-Idrus, dan juga sebahagian kata-kata Maulana Syed Abdullah Idrus itu serta yang lainnya yang menyatakan kelebihan kitab-kitab Imam Ghazali seluruhnya. Yang hamba sebutkan dalam kitab ini memadalah untuk mereka yang berakal dan beriman sempurna serta dari yang terselamat daripada perasaan gurur atau terperdaya ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga telah menyebutkan mengenai beberapa jenis orang yang terperdaya dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar itu mana? Ringkasan lah. Di dalam Ihya Ulumuddin, sesiapa yang mau mengetahui bolehlah rujuk kepadanya. Wallahu a'lam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Beberapa pujian daripada alim ulama kita kepada kita Ihya Ulumuddin, dan syukurlah kepada Allah kalau kita sedang membaca kitab Ulumuddin. Ya okey ya. Jadi dengan itu kita sampai sini saja untuk kita pada malam ini. Insya-Allah kita sambung lagi dalam mengenali orang yang tertipu golongan yang keempat. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan daripada channel dakwahnya Masjid Maidin, Kembangan, Singapura. Berdermalah kita kepada pihak masjid seperti mana yang tertera nombor akaunnya di hadapan kita. Mudah-mudahan kita dapat berkatnya. Sekian saja daripada saya. Bersama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.